Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, sebelum ini kita mendengar kekecauan yang berlaku di Parlimen di antara PN Putrajaya dan juga Tambun ataupun ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya tuan-tuan dan puan, banyak respon ataupun pandangan yang diterima, bahkan kritikan yang diterima dari dua belah pihak. Nah, saudara-saudara, akhirnya SPRM dalam satu pendedahan baru yang pasti mengejutkan ramai. Rupanya siasatan berkaitan dengan projek ataupun percetakan buku, projek yang bernilai RM 80 juta yang melibatkan nama ataupun melibatkan bekas Menteri Kanan Pendidikan pada waktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Siasatan daripada SPRM itu tidaklah ada kena-mengena, ada langsung berkaitan dengan apa yang berlaku di Parlimen ataupun di Dewan baru-baru ini. Akhirnya Azam Baki dalam satu artikel ini membuat pendedahan yang mengejutkan. Di bawah satu artikel yang bertajuk Siasatan SPRM ke atas projek buku berkaitan Razi bermula Ogos. Artikel dari Malaysia Kini. Di dalam artikel ini, Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, merujuk tindakan UMNO Wilayah Persekutuan yang membuat laporan kepada SPRM mengenai projek percetakan buku itu pada Khamis. Mengulas dakwaan itu, Azam berkata, SPRM adalah berkecuali dan akan terus melakukan siasatan tanpa tekanan daripada sebarang pihak. Ditanya bila Razi akan dipanggil bagi membantu siasatan, Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata ia terpulang kepada pasukan penyiasat. Siasatan SPRM ke atas projek percetakan buku bernilai RM 80 juta yang dikaitkan dengan bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin telah bermula kira-kira sebulan lalu, yaitu pada Ogos. Sambil menafikan siasatan SPRM itu adalah atas arahan mana-mana pihak, Ketua Pesuruhjayanya, Azam Baki, menolak kes berkenaan mempunyai kaitan dengan pertelingkahan antara ahli Parlimen Putrajaya dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada 19 September lalu. Nah, di sini sudah dapat dibuktikan bahwa siasatan terhadap Razi Jidin adalah bukan daripada mana-mana arahan, tetapi ini adalah siasatan menerusi satu proses yang tepat menurut Azam Baki. Dan dikata jika kes berkenaan mempunyai kaitan dengan pertelingkahan antara Razi Jidin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut artikel ini, Azam Baki menolak kes berkenaan mempunyai kaitan. Dalam artikel ini lagi, kita telah mulakan siasatan membabitkan kes ini kira-kira sebulan sebelum ini. Laporan yang dibuat oleh sekumpulan individu baru-baru ini hanya maklumat tambahan yang boleh diambil kira SPRM. Makna kata, siasatan daripada SPRM ini terhadap projek RM 80 juta, projek percetakan buku yang dikaitkan dengan bekas Menteri Pendidikan Razi Jidin, sudah bermula kira-kira sebulan lalu, sudah bermula kira-kira sebelum lagi pertelingkahan di antara PN Putrajaya dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa komen Anda? Apa yang akan berlaku selepas ini? Sekian saja untuk ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Seperti yang kita tahu, pilihan raya kecil Pelangai yang akan diadakan tidak lama lagi. Saudara-saudara sudah pasti, sama ada dari kepimpinan PHBN, kerajaan ataupun kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional, sudah pasti ingin memenangkan satu kerusi ini. Seperti yang kita tahu, sebelum ini juga PN telah mengalami satu kehilangan kerusi, yaitu PN Parlimen Kemaman, dan juga untuk MP Pasir Gudang juga Mas Ermiati, kerusi MP beliau akan diketahui sama ada kekal atau tidak pada 27 Oktober ini.
Nah, tonton dan puan, berkaitan dengan pilihan raya kecil, Pelangai, satu artikel mengesahkan Tun Mahathir Muhyiddin Abdul Hadi bukan cabaran BNPH. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, saya boleh katakan ini adalah top 3 pembangkang, yaitu pengurusi Perikatan Nasional sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga timbalan pengurus CPN selaku Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan juga penasihat PN untuk 4 negeri Perikatan Nasional, yaitu Tun Dr. Mahathir, yang juga adalah bekas Perdana Menteri. Saya boleh katakan ini adalah Big Three dari pembangkang. Tapi, menurut artikel ini, ketiga-tiga mereka, Tun Mahathir, Muhyiddin, dan Abdul Hadi bukan cabaran BNPH. Nah, di dalam artikel ini pasti ada satu pendedahan yang mengejutkan, Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir sendiri. Gabungan 3 pemimpin, Tun Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang ditampilkan PN untuk mengetuai campaign PRK Dun Pelangai bukan satu cabaran kepada BN untuk mempertahankan kerusi itu. Pengerusi DAP Pahang, Leong Engah, berkata, daripada 3 pemimpin utama parti di bawah PN itu, hanya Abdul Hadi yang dilihat lebih berpengaruh berdasarkan prestasi PAS yang agak kuat ketika ini. Menurutnya, kehadiran Presiden PAS itu mungkin dapat menarik sokongan penyokong PN untuk terus mengundi calon mereka. Walau apapun, pengaruh pemimpin itu tetap tidak mampu mempengaruhi sokongan penyokong BN maupun PH di DUN ini. Kita tidak risau dengan Dr. Mahathir dan Muhyiddin karena pengaruh mereka tidak kuat di Pahang, katanya ketika dihubungi pada Selasa. Nah, saudara-saudara, adakah di sini kita dapat melihat bahwa Perikatan Nasional pada masa akan datang akan diterajui oleh pengurus yang baru, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. Nah, bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin? Adakah beliau akan terus kekal di dalam Perikatan Nasional? Sedangkan hari ini Mahathir juga sudah bersama-sama dengan kepimpinan PN. Tidak mustahil juga Tun Dr. Mahathir boleh menjadi salah satu bos besar di dalam kepimpinan Perikatan Nasional pada masa akan datang. Dalam artikel ini lagi, persoalannya, mampukah 3 pemimpin itu menarik lebih banyak sokongan bagi memenangi calon mereka, Kasim Samad? Bagi kami, kehadiran barisan pimpinan utama BN dan PH yang turun padang membantu kampanye lebih berkesan, katanya. Jelasnya, calon BN juga dilihat ada kekuatan sendiri, bukan hanya karena DUN ini kubu kuat parti itu. Malah calonnya, Datuk Amizar Abu Adam, sebagai anak tempatan ada kelebihan untuk menarik sokongan pengundi. DAP Pahang sendiri akan membantu habis-habisan bagi memastikan kemenangan calon BN. Nah, melalui apa yang akan dilakukan DAP Pahang sendiri, kita sudah dapat lihat bahwa kerajaan PHBN, kerajaan perpaduan hari ini semakin lama, semakin dapat dilihat semakin kuat. Saudara-saudara, bagi saya ini satu kemenangan besar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.